Saya tadi ada jumpa cerita pasal apa tu? Reaktor nuklear yang dekat Fukushima tu. Rasa dia simpan dah. Lupalah saya simpan kat mana. Saya rasa saya buat favourite dah gambar tu. Aduh lah. Hilang juga. Dia nak tunjuk kat sini. Tak apalah, buang masa je ni. Tak ingat lah. Kat mana. Okay, tak apa dah. Okay, so kita terus je lah. Kita tak ingat cari tu. Okay, tak apa, nanti kita cari kemudian yang tu. So, ini adalah impak penggunaan tenaga nuklear. So, sebenarnya tenaga nuklear ni kalau kita buat dengan kita apa? Uruskan dia dengan secara berhati-hati, dia akan memberi manfaat lah kepada kita. Terutama sekali uh, kalau kita nak gunakan dia sebagai jana kuasa elektrik, maka kita akan dapat banyak sangat tenaga daripada banyak sangat tenaga elektrik dapat dihasilkan daripada sedikit sahaja apa tu bahan nuklear yang kita gunakan. So, dan dia satu lagi, dia tidak mencemarkan alam sekitar, dan dia tidaklah akan menghabiskan sumber bahan api semula jadi kita, iaitu kalau kita gak petroleum, gas asli kan. Tetapi sekiranya tenaga nuklear ini digunakan secara tidak terkawal, dia akan menyebabkan letupan dan pencemaran alam. Okey, pencemaran alam ni sebab sekiranya letupan itu berlaku, alam sekitar akan dicemari sinaran radioaktif lah. Pembuangan sisa bahan radioaktif dengan cara yang tidak betul juga akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Dari segi mana? Dia bukan asap meracun ke apa semua macam kilang apa semua tu, tidak. Tetapi dari segi sinaran radioaktif dia. Dan awak dah tahu dah, sinaran radioaktif dia sangat berbahaya. Ada 3 jenis sinaran, alfa, beta, gamma, dan yang paling bahaya sekali adalah sinaran gamma. Okey, next adalah kita tengok penyalahgunaan bahan radioaktif untuk tujuan peperangan. Yang ini yang berlaku di Hiroshima dan juga Nagasaki pada Perang Dunia yang Kedua tahun 1940-an, kalau tak silap saya. Okey, jadi kita tengok bahan radioaktif dapat digunakan untuk membuat senjata nuklear ataupun bom atom untuk tujuan peperangan. Yang ini akan mengancam keamanan dunia lah. So, memang apa yang berlaku di Hiroshima dengan Nagasaki ini, pengeboman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Ni saya ambil daripada textbook awak. Boleh tengok mengikut beberapa kajian yang disalah, nama bom atom tu Little Boy. Little Boy, tapi sangat-sangat kesan dia sangat-sangat besar lah. So dia ada dua bom. Satu kita panggil sebagai Little Boy, dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Ogos 1945. Dan satu lagi dijatuhkan di Nagasaki, dipanggil sebagai Fat Man pada 9 Ogos 1945. 3 hari selepas bom atom yang pertama digugurkan. Okey, letusan tenaga nuklear oleh bom atom ini menghasilkan satu gelombang yang sangat kuat. Ia korbankan 70,000 nyawa orang awam waktu tu serta-merta. Mati teguh. Dan dia musnahkan bandar Hiroshima ni jadi padang terkukur. Awak tengok dalam gambar buku teks awak tu betapa dahsyatnya impak dia, semua hancur, hilang, gaib macam tu saja. Okey. So, pengumuman ini menyebabkan keadaan seluruh bandaraya itu menjadi amat panas sehingga struktur besi yang digunakan untuk buat bangunan tu pun cair. Kuatnya tenaga yang dihasilkan oleh letupan bom nuklear ini. Dan dia juga mengganggu keadaan atmosfera, dan kesan daripada gelombang ini terhasillah luruhan radioaktif yang dikeluarkan. Okey, apa yang berlaku adalah kesan dia tu, kalau ada yang ada nak tanya ke? Ke saya dengar suara apa? Luruhan radioaktif tu apa? Dia macam sisa-sisa. Macam kita bakar kertas kan. Dia kan ada macam, kita kata abu-abu dia tu kan. Dia macam tu lah. Tapi dia dalam bentuk macam tu lah lebih kurang luruhan radioaktif tu. Dan dia, setiap benda tu dia ada sinaran alfa beta gamma tu. Waktu yang berbahaya. Okey, dan benda tu kekal sehingga orang kata sampai sekarang. Masih ada lagi
orang yang dilahirkan di sana cacat akibat daripada sinaran radioaktif ni masih ada di situ. Sebab dia jadi macam macam itulah macam macam kita bakar sampah, kita tak nampak kan tapi dia ada yang debu-debu kecil tu. Tapi dalam bentuk radioaktif. Dan awak tahu radioaktif tu apa dia? Unsur dia. Apa yang ada? Dia ada alfa, beta dan gamma. Kita tak nampak tau. Tetapi impak dia tu, kesan dia tu kita boleh tengok keturunan diorang tu ada lagi yang mengalami kecacatan. Ada lagi pokok yang jadi pelik daripada pokok yang sepatutnya. Kesan dia kat situ. Itu maksud dia. Memang sangat-sangat dahsyat lah di dua tempat ini. Sehingga kan memang lumpuh selumpuh-lumpuhnya lah Jepun. Tetapi yang bagusnya Jepun ni walaupun jadi macam tu dia bangun dengan cepatnya sehingga jadi negara maju. Akibat daripada benda ni jugalah. Okay, so orang yang buat bom atom ni nama dia J. Robert Oppenheimer, merupakan individu yang mencipta bom atom tapi dia menyesallah last sekali sebab dia tengok sendiri kemusnahan yang berlaku. Okay, sebab tu sangat-sangat berbahaya. Sebab sekarang ni orang buat, memang banyak negara buat, tetapi ada satu perjanjian yang diorang terpaksa follow, ikut, tanda tangan. Cuma saya tak pasti Iran ke Iraq Iran rasa. Iran dia tak dia, Iran dengan Korea Selatan. Tak pasti dia sign ke tidak agreement ni. Rusia macam sign. Tapi itu adalah negara-negara yang ada senjata nuklear lah. So bila dia sign perjanjian pengawalan senjata nuklear ni sebenarnya dia tidak membenarkan perjanjian itu tidak membenarkan mana-mana negara buat ujian nuklear sewenang-wenangnya. Bukan saja tak bagi guna senjata nuklear sewenang-wenangnya, tapi ujian nuklear pun tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Nak buat mesti ada syarat, adalah kena ada ikut peraturan dia. Okay, tapi memang diorang masih dan selalu menguji buat ujian nuklear ni sampai sekarang. Korea Utara dengan Iran kot tak silap saya yang kuat sangat buat. Okay. Dan dia buat ni ujian senjata nuklear ni dia kawasan biasa tempat yang tak ada orang lah. Tapi masalah ni impak dia tu lah. Kesan radioaktif dia tu kita waktu buat tu tak nampak. Kemudian lama tau dia nak hilang. Macam saya cakap lah. Hiroshima dengan Nagasaki pun masih ada impak dia tu. Fukushima, kalau tak silap saya, dia ni apa? Reaktor nuklear dia pecah. Akibat daripada yang ni betul lah. Tahun je lah saya tak ingat. Rasa 2011 akibat daripada tsunami tu. Tapi yang itu pun sampai sekarang tak ada orang tinggal. Lah saya dapat pagi tadi benda tu. Saya simpan dah. Saya cari dalam telefon tak jumpa. Tak apalah nanti saya send. Kalau saya jumpa saya send dekat dalam grup. Awak boleh baca lah. Lepas tu satu lagi Chernobyl, Rusia. Yang itu pun akibat daripada bukan bukan senjata nuklear tapi ni pecah, meletup. Reaktor nuklear untuk jana kuasa elektrik meletup. Yang tu pun jadi padang jarak, padang terkukur. Sebenarnya ketika empat kes ni, Fukushima akibat daripada tsunami 2011 di Jepun, peristiwa Chernobyl di Rusia, bom atom Nagasaki dengan Hiroshima ni kalau awak cari dalam internet banyak sebenarnya. Kalau rajin cari memang akan jumpa lah. Okay, so penggunaan tenaga nuklear secara terkawal akan menyebabkan, secara tidak terkawal akan menyebabkan letupan dan pencemaran lah. Reaktor nuklear sendiri pun menghadapi risiko letupan. Ini kan pula kalaulah kita buat bom nuklear kan. So jika letupan berlaku, alam sekitar akan dicemari sinaran radioaktif. Dia ada luruhan tadilah. So pembuangan sisa bahan radioaktif ini perlu sebenarnya dibuat dengan cara yang betul. Supaya tidak menyebabkan pencemaran radioaktif. Kita tak nampak dah pencemaran radioaktif ni sebab dia dalam bentuk gelombang. Gelombang alfa, beta dan gamma tu lah. Okay, so perjanjian tu sangat penting lah ditandatangani oleh mereka-mereka yang ada kuasa nuklear. Okay, apa kesan dia impak ujian nuklear ni yang dilakukan oleh beberapa negara? Kita risau yang dekat atmosfera. Tapi sebenarnya bawah laut pun dia buat. Bila dia buat bawah laut pun sama juga. Dia ada kesan yang buruk terhadap hidupan dekat dalam air, dekat dalam laut. Walaupun dia kata dalam lah. Memang dia buat tu dekat dalam laut yang dalam. Tapi tetap impak dia tu, radiasi dia tu terhadap tanah dengan sumber air tu tetap akan berlaku sebenarnya. Cuma, kita pun tak tahu kan.
bila dia buat tu kita tahu dia dah buat. Tapi kita tak tahu, kita tak nampak. Jadi kita, tu yang dia kena ikut perjanjian tu sebenarnya. Sebagai manusia dan hidupan di darat, kesan penyebar radiasi daripada ujian nuklear ni boleh menyebabkan kesan somatik dan kesan genetik lah. Apa dia somatik ni yang kita nampak dekat luar. Genetik ni dalam badan. Okay, yang genetik ni yang kita nampak. Kalau dekat luar ni kita nampak kalau dia terdedah lah. Tak kisahlah sebab ujian nuklear ke ataupun dia terdedah dengan sinaran apa tu radioaktif ini secara tak sengaja, katakanlah dia pergi hospital ke ada benda tu kan. Malaysia tak ada lah tapi dekat negara lain lah. Okey, dia akan mengalami keletihan. Kalau ni dalam kuantiti yang sedikit lah. Loya, katarak mata, leukemia ni, darah putih kurang kan. Sebenarnya macam kanser dah. Okey, keguguran Katarak tu apa lambung. cikgu? Kan ya? Katarak. Katarak. Katarak mata tu, mata dia tu, anak mata dia tu ada selaput warna kuning. Kalau dia akan jadi kabur lah pandangan. So kalau nak buang, dia ada operation tu dia akan buang, dia akan koyak lah, dia akan cabut selaput kuning tu. Kuning lah boleh dia tak adalah kuning sangat tapi dia ada selaput. Lepas tu buang melalui operation, kalau ni jadi balik, kena buang balik. Memang sakit lah, dia akan buka mata kita tu, dia akan tarik selaput tu. Operation dia tu lah. So biasanya sama ada disebabkan oleh ujian nuklear ataupun akibat daripada penipisan lapisan ozon. Tu memang ramai sekarang kena penipisan lapisan ozon tu. Sebab bila bumi tercemar, menghasilkan banyak CFC, dia akan pergi dekat atmosfera kita dan dia akan putuskan lapisan ozon. Lapisan ozon ni penting untuk tapis sinaran UV yang berbahaya daripada masuk. So bila sinar UV tu masuk direct, kena mata, itu akan menyebabkan bermulanya proses katarak mata tu lah. Okay, satu lagi disebabkan oleh ujian nuklear. So ada dua sebab lah katarak mata ni berlaku dekat manusia. Okey, kita minta jauh lah semua ni. Lepas tu kesan genetik ni yang duduk dekat dalam badan seseorang yang kita tak nampak ni. Okey, macam contoh mak dia yang terdedah tapi anak dia yang jadi cacat. Mak dia tak ada apa-apa. Kalau mak dia jadi apa-apa pun mungkin mak dia mengalami kanser. So, kromosom dekat dalam badan mak dia mengalami mutasi dan akhirnya menyebabkan anak yang dilahirkan mungkin mengalami kecacatan lah. Okay, itu yang berlaku. Ini yang hak mula-mula kena, contoh kalau dekat Nagasaki dengan Hiroshima tu kan. Bom tu jatuh meletup. Lepas tu ada yang selamat. Yang selamat tu dia tak cedera, tak ada apa. Tetapi dalam badan dia mungkin telah pun mengalami mutasi sel. Mutasi sel tu bila dia ada anak, dia bagi benda tu menyebabkan kecacatan kepada anak dia. Ataupun disebabkan pendedahan tu dia tengah mengandung, anak dia cacat disebabkan tu boleh juga. Ataupun dia sihat, tak ada apa-apa tetapi kemudiannya dia punya peratus untuk jadi menghidap kanser tu tinggi sebab dia pernah terdedah kepada sinaran radioaktif. Gen dekat dalam badan dia tu akan membahagi secara tidak terkawal sehingga menyebabkan kanser berlaku. Itu kesan jangka masa yang tak nampak lalu. Yang nampak lalu sebenarnya matilah. Bom tu jatuh, meletup ataupun berlaku letupan di apa tu reaktor nuklear tu kan. Kalau yang tu memang mati memang hancur lah sebenarnya sebab besarnya letupan dia tu, tenaga dia tu sangat besar. Kiralah bandar Hiroshima dengan Nagasaki tu sebesar-besar bandar dia tu, boleh tengok dekat dalam gambar ni, hancur. Dalam masa 1 saat je bom tu jatuh pun hilang terus. Tak ada apa-apa yang tinggal. Kalau 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 gempa bumi pun kita nampak lagi batu-batu yang jatuh kan. Batu bekas dia tu nampak lagi, ini dengan besi-besi semua cair. Nak bagi tahu kuatnya kesan letupan bom tu. Tenaga yang dihasilkan tu sampai boleh mencairkan struktur besi. Jadi sebab tu awak nampak ni bukan orang pergi sodok tu, tak. Memang lepas latuh je, meletup je, dia jadi macam tu. Sebab tu yang orang kata jadi padang jarak, padang terpukul tu hancur semua yang ada hancur. Sebab tenaga yang dihasilkan tu sangat besar sehingga mampu untuk mencairkan besi. Okey, so macam mana nak kendalikan bahan radioaktif ni dengan cara yang betul? Yang ini sebenarnya tak ada dekat dalam silibus awak tapi saya masukkan, kod-kod awak lupa, awak mungkin dah pernah belajar waktu tingkatan 1, 2, 3. Okey, sinaran radioaktif ni kesan dia terhadap kehidupan dulu lah.
Semua sinaran bertenaga tinggi adalah berbahaya kepada kehidupan, termasuklah sinar radioaktif. Tenaga daripada sinaran itu dapat merosakkan molekul dalam tisu dan membunuh sel. Okey, yang bagusnya sebab itulah kita boleh dia buat dia jadi alat satu kaedah rawatan membunuh sel kanser lah, radioterapi. Tetapi bahayanya sekiranya berlebihan kepada kehidupan kita, kesan sinar radioaktif terhadap kehidupan bergantung kepada jumlah sinaran yang diterimanya. So kalaulah diterdedah banyak pendedahan kepada sinaran radioaktif pada dos tertentu bagi tempoh yang singkat akan menyebabkannya. Yang ini ni yang kesan somatik tadi. Maksudnya kesan somatik tu berlaku sekiranya dia terdedah pada dos yang rendah, tertentu tu rendah sikit dan dalam tempoh yang singkat, sekejap je. Tetapi kalau dia terdedah kepada dos yang lebih banyak dalam tempoh yang lebih lama, apa yang berlaku adalah kesan secara genetik tadi. Mutasi, kanser dan juga kecacatan ni lah. Itu dia sebenarnya. Kecacatan fetus tu bayi dalam kandungan lah. So mutasi ni akan menyebabkan bayi mengalami kecacatan dan keadaan ini mungkin akan berlanjutan ke generasi akan datang. Sebab tu saya cakap sampai sekarang pun ada lagi penduduk di Hiroshima dan Nagasaki tu yang family dia pernah duduk tinggal dekat situ dan dia terselamat, masih ada lagi yang melahirkan anak yang cacat. Pokok-pokok yang tumbuh dekat situ dah ada dah pokok yang tumbuh tapi pokok dia tu cacat jugalah, tak macam pokok yang lain. Okay. Apa sebab? Sebab adanya sinaran radioaktif tadilah. Okay. Jadi kita tengok seterusnya pengendalian dia. Cara macam mana nak kendalikan bahan radioaktif ni dengan betul. Terutama sisa lah. Sisa-sisa ni kan. So dia kena buat apa? Bahan radioaktif ini biasanya disimpan dalam bekas plumbum yang tebal yang dikelilingi konkrit tebal. Ingat, sinaran gamma hanya boleh dihalang oleh sekeping plumbum yang tebal. Untuk memastikan dia betul-betul secure, maksudnya betul-betul sinaran tu tak terbebas, dah letak dekat dalam plumbum yang tebal, kena masuk pula dalam konkrit yang tebal supaya tak ada sinaran radioaktif yang mampu untuk keluar daripada bekas tersebut. Okey, lepas tu sinaran bahan radioaktif ini juga disimpan dalam bekas plumbum yang tertutup rapat dan kemudiannya disimpan di dalam kawasan reaktor tu sendiri ataupun dia akan tanam di dasar laut. Maksudnya dia masuk dekat dalam dasar laut, dalam jurang yang paling dalam tu ataupun dikorek, dia tanam dekat dalam dasar laut tu. Dengan harapan, dengan sinaran radioaktif itu tidak akan terbebas. Okey, pekerja-pekerja yang terlibat dengan pengendalian nuklear ni, stesen jaringan kuasa nuklear ni, dia akan pakai satu pakaian perlindungan khas. Macam nak pergi angkasawan yang nak pergi dekat space kat luar tu, angkasa tu, dia ada pakai pakaian astronomi tu kan. Tapi yang ni pun sama. Cuma dia pakai pakaian perlindungan khas yang kemungkinan besar dalam dia ada logam plumbum. Supaya dapat mencegah kemasukan sinaran radioaktif itu ke dalam badan dia. So kita tak payah tulis macam tu, kita cuma tulis kalau soalan tanya macam mana pekerja tu dia buat apa, dia untuk menghalang sinaran daripada masuk, dia pakai pakaian perlindungan khas. Dan dia ada pakai dosimeter. Dosimeter ni macam lencana ataupun gelang tangan. Yang nak cek berapa banyak terdedah sinaran radioaktif, keamatan sinaran radioaktif yang terdedah kepada dia. So, okey, kalau banyak dia akan jadi merah ke, jadi dia ada amaran lah. So daripada situ pekerja-pekerja tu tahu lah dia kena berhenti dah lah, kena tubik daripada situ. So simbol amaran bahan radioaktif pula akan diletakkan dalam tempat penyimpanan sumber radioaktif. Okey, kalau nak tengok simbol dia, dia adalah dia warna kuning hitam. Rasa ada dalam buku teks awak, saya tak ingat lah nak ambil simbol tu. Muka surat 256. Ni, awal muka surat 256. Kena ingat lah ni, simbol radioaktif ni. Oh lah, itu saya tak ingat nak perkenalkan pasal simbol radioaktif waktu kelas sebelum tu kan. Sepatutnya kena bagi tahu awal lagi ni. Lupa. Saya pun tak kerat benda tu. Patutnya ambil satu ni. Ini simbol radioaktif. Kuning hitam, ini maksud dia radioaktif lah. Bahan yang sangat bahan radioaktif. Okey, jadi kena ada. Kalau ada bahan radioaktif di dalam tu, kena letak simbol tu selalu. Okey, undang-undang perlu diperketatkan untuk memastikan sisa bahan radioaktif dilupuskan dengan cara yang betul dan tidak mengancam kehidupan lain di muka bumi. Okey, kita mesti mengamalkan langkah keselamatan dan berwaspada ketika mengendalikan bahan radioaktif. Okey, bahan radioaktif biasa ni sama ni, silap.
Okey, dan last sekali ni sebelum ada satu lagi sikit lagi last sekali tu. Last sekali tu nak tanya awak benda. Okey, kepentingan pengendalian bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif dengan cara yang betul. So kenapa? Sebab bahan radioaktif dengan sisa bahan radioaktif ni perlu dijaga dengan cara yang betul ni, kena dikendalikan dengan cara yang betul sebab kita tak nak berlaku pencemaran radioaktif. Maksudnya kita tak nak ada mana-mana gelombang pun, sinaran pun, alfa, beta atau gamma, terutama sekali gamma lah, daripada keluar, terdedah keluar, tersebar keluar. Keluarlah daripada tempat dia sepatutnya. So sekiranya pengendalian bahan ini tidak dijalankan dengan rapi, sinaran ini akan terpancar dan boleh mengancam kesihatan manusia dan juga keseimbangan alam. So kita harap mereka-mereka yang terlibat dalam pengendalian bahan radioaktif ini akan mengikutlah prosedur SOP yang betul sewaktu mengendalikan bahan-bahan radioaktif ni supaya tak ada lah berlaku kebocoran sinaran radioaktif ini ke persekitaran. Okey, yang ni 12.4. 12.4 ni sebenarnya nak suruh fikir je. Wajar ke tidak kita bina stesen jana kuasa di Malaysia, stesen jana kuasa nuklear di Malaysia. Kita bina benda tu sebab kita nak suruh negara kita ni tidak lagi bergantung kepada sumber-sumber semula jadi. Sumber-sumber tenaga semula jadi. Yang tidak boleh diperbarui. Contoh dia petroleum dengan gas asli tu. Wajar tak? Bagi Alia wajar ke tak? Ni pendapat yang dalam buku lah. Ada yang kata bagus, wajar. Bila kita jawab soalan macam ni kan, beri pendapat anda, awak kena jawab dulu wajar ke tidak? Wajar. Lepas tu kenapa? Kena bagi alasan. Walaupun dia tak minta alasan, tapi kena bagi alasan lah. Macam orang ni dia kata Malaysia perlu membina stesen jana kuasa nuklear untuk menampung permintaan pengguna terhadap tenaga elektrik yang semakin meningkat. Dia ni pula, laki ni pula, dia kata tak setuju. Sebab sinaran radioaktif tu menghasilkan sisa radioaktif yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar jika tidak dikendalikan dengan cermat. So bila kita jawab soalan wajar ni, dia ada dalam soalan esei tau. Awak kena bagi jawapan awak tu, kena cakap wajar ke tak wajar? Jawab dulu. Alian Lepas tu kena bagi alasan. Kenapa wajar kalau kata wajar? Kenapa tak wajar kalau kata tak wajar? Lepas tu kita kena tengok markah dia tu berapa. Sebab satu markah untuk kita jawab wajar dengan tak wajar. Kalau katalah markah dia 5, satu jawab markah untuk wajar dengan tak wajar, 4 lagi tu alasan kita. Ejahlah macam-macam mana biar dapat 4 lagi alasan. Backing kita, yang memperkuatkan lagi pilihan kita wajar ataupun tak wajar. Faham Alia? Faham. Okey, saya nak tanya Alia. Alia rasa wajar ke tak wajar? Tak wajar. Okey, tapi saya nak tanya awak. Boleh tak kita jawab dua-dua? Jawab dua-dua? Maksudnya kita setuju dan kita juga tak setuju. Dan kita letak dua-dua. Saya tak tahu sebenarnya, tapi saya dengar boleh. Nanti pemeriksa yang akan pilih sebenarnya. Cumanya kita letak wajar kan. Alia kalau nak buat wajar, katalah 5 markah. Wajar 1 dengan 4. Lepas tu tak wajar 1 dengan 4 lagi. Asingkan. Nanti pemeriksa akan pilih. Itu lebih selamat lah. Ada juga macam tu. Tapi soalan ni tak pernah tanya lagi dalam SPM sebab format baru ke. Format baru ni mungkin ada lah. So tak kisahlah awak jawab wajar ke tak wajar ke, semuanya akan jadi jawapan yang betul. Nak jawab dua-dua pun kata silap saya dengar ada cikgu cakap boleh diterima. Tapi tak pasti lagi lah. Tapi saya rasa tak ada masalah kalau tak dua-dua. Tapi bezalah. Wajar, alasan dia apa kan? Tak wajar alasan dia apa? Jangan letak sekaligus. Wajar dengan tak wajar tu sekaligus tak boleh. Faham Alia? Faham. Okey. Alia rasa tak wajar? Tak wajar. So alasan Alia selain daripada ni, yang dibagi ni, ada alasan lain tak? Sebab dia boleh buat pencemaran radioaktif. Lepas tu dia berbahaya kepada manusia. Lagi tu baru 2. Boleh bagi tahu lah dia boleh menyebabkan pencemaran radioaktif. Yelah, menyebabkan ke apa? Bila berlaku pencemaran radioaktif tu dia akan menyebabkan manusia tu mengalami kecacatan ke? Itu macam mana kita nak elaborate jawapan kita. Daripada 2, sekarang dah jadi 3 kan? Menyebabkan kecacatan ataupun mutasi kan? Dah jadi 4, dah jadi 5 markah. Itu cara kita jawab soalan lah.
Jangan berhenti kat situ. Kalau berhenti kat situ, Alia baru dapat 3 markah saja. Ah, Okay. apa tu, kita kata sisa radioaktif tu berbahaya. Apa yang menyebabkan bahaya tu kepada manusia? Itu yang penting kita kena elaborate. Kita kena apa? Jelas. Terangkan lagi jawapan kita tu supaya kita dapat banyak markah. Sebab pentinglah markah ni kan. Dia yang walaupun 1, 2, 3 dia yang membezakan grading kita. So untuk bina stesen jana kuasa nuklear ni dia adalah beberapa faktor yang perlu dipikirkan sewaktu kita nak bina tu. So bahan api fosil seperti arang batu, gas asli, petroleum tu akan habis dan kosnya akan meningkat. Sebab itulah kita mungkin satu hari nanti terpaksa juga membina stesen jana kuasa nuklear ni. Sebab satu hari nanti kalau umur bumi ni masih panjang lagi, satu hari memang akan habis. Petroleum akan habis, gas asli akan habis. Arang batu memang dah nak habis sangat-sangat dah. So akan ada lepas ni masa gas asli akan berkurangan, petroleum akan habis juga. Jadi terpaksa, mungkin satu hari nanti terpaksa jugalah membina stesen jana kuasa elektrik di Malaysia ini. Orang lain beli dekat kita, kita pun jual lah petroleum. Tapi last sekali petroleum tu memang akan habis. Sebab nakkan duit untuk membangunkan negara, kita jual petroleum kita jual gas asli kita. Tapi memang ia akan habis satu hari nanti sebab dia adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, kesan pencemaran oleh tenaga nuklear juga adalah lebih rendah berbanding dengan sumber bahan api. Ni kalau pencemaran biasalah. Dengan syarat kita bina stesen jana kuasa tu betul-betul struktur dia tu betul-betul kukuh. Betul-betul dapat menghalang kebocoran ke apa-apa yang mungkin akan berlaku. So kawasan bagi membangunkan stesen jana kuasa juga mestilah sangat strategik. Kawasannya mestilah berhampiran dengan punca air. Sebab ingat cara dia adalah, awak tengok dalam kutip awak ni, ni kutip lah. Kutip lah senang. Dia ada berapa kali buat proses kondensasi kan? Banyak sangat pula saya naik. Ni. Berapa kali ni? Sini ada. Ni mesti ada air. Kalau menara penyejukan ni mesti ada banyak air dekat sini. Sini pun kena ada air. Sini pun ada air. So ada berapa kali dia akan buat proses kondensasi daripada nak tukarkan daripada bentuk tenaga. Sini pun ada lagi. 3 tangki. Mesti ada air. Dalam ni pun kena ada air. Sebab gas tenaga yang dihasilkan dekat dalam ni akan memanaskan air yang ada dekat dalam ni. Jadi wap air, mai kot ni, lalu kot ni. So, dia ni of course lah yang ini yang mungkin terdedah lah sebenarnya dengan sinaran radioaktif. Okey, lepas tu yang ni dah pipeline dah. Pipeline tu dia lalu je. Yang ini pun sumber air lain. Yang ini dia akan balik semula, panas balik, mari balik, dalam bentuk wap. Lalu sini dia akan jadi cecair, masuk balik. Lepas tu yang panaskan air yang dekat dalam ni akan lalu turbin. Lepas tu dia akan masuk sini, dia akan panaskan air dekat sini pula. Dia akan jadi sejuk. Air panas daripada sini kan. So, jadi air sejuk pergi balik, pusing balik. Yang sini mesti air sejuk semua jugalah datang daripada menara penyejukan. So maksudnya sumber air tu mesti banyak. Sebab itulah macam saya cakap itu, biasanya ia dibina di tepi-tepi pantai. Yang dekat dengan sumber air lah. Okey, kadar tenaga yang dikeluarkan sumber tenaga nuklear adalah jauh lebih besar daripada sumber bahan api fosil. Macam saya selalu bagi tahu, dengan jumlah yang sedikit sahaja dia dapat hasilkan tenaga yang banyak. Jadi yang itu yang kita nak sebenarnya, tenaga yang banyak tu. Cuma kita kena nak buat pusat reaktor nuklear tu. Mesti yang dapat menampung apa-apa sajalah kemungkinan yang berlaku. Sebab bahaya sangat-sangat. Okey, Agensi Nuklear Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia, MINT, terletak di Bangi, Selangor. Agensi ini ditubuhkan bagi menelas aktiviti bertaraskan sains dan teknologi nuklear serta teknologi yang berkaitan dengannya lah. So, kena ingat, nama dia Agensi Nuklear Malaysia. Nama lama dia Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia, MINT. Kenapa? Sebab kadang-kadang soalan OJT tanya, agensi mana yang terlibat
dengan uh, nuklear. Tapi kalau kat sini kalau diguna agensi nuklear Malaysia senang. Confirm kita boleh pilih. Kalau kat sini dia letak ringkasan dia min. Yang tu bahayalah. So ada perkataan nuklear senanglah kita pilih. Dia ada juga kalau macam ada setengah tu pasal kelapa sawit. Tiba-tiba je kan forim lah apa semua tak ada kaitan pun dengan kelapa sawit oil palm tu, tapi nama dia tak ada pun. Tapi kadang-kadang boleh ditanya juga. So kena ingat beberapa nama ni lah. Nampak macam remeh-temeh tapi boleh dijadikan soalan dalam peperiksaan juga. Okey, dan adalah habis dah saya rasa ni. Cikgu, Ni yang terakhir. Ada nak tanya ke? kan cikgu cakap yang Fukushima tu kan? Ha Ada rasa Alah pernah tengok movie dia. pernah tengok Yang Chernobyl pun ada movie tak silap saya. So memang yang paling 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 apa kita kata yang terbaru lah Fukushima lah. Tak jumpa lah saya pagi tadi saya jumpa, lepas tu hilang pula dah. Saya rasa saya safe dah. Tak boleh nak tunjuk dekat awak. Tapi memang kalau dah tengok tu memang tahulah kan. Dia yang tu bukan silap manusia lah. Moga bencana alam kan. Sama juga dengan Chernobyl tu, bukannya yang itu mungkin adalah sedikit kesilapan manusia dekat situ. Saya tak ingat apa. Tapi dia letupan tu berpunca daripada apa? Dia letupan dekat tempat tu. So mungkin ada kesilapan manusia dekat mengendalikan dia lah dekat situ sikit. Tapi kalau macam Fukushima tu, dia jadi tu memang bencana alam tsunami. Ada apa tu gempa bumi di pesisiran pantai Fukushima tu yang menghasilkan tsunami yang menghentam reaktor nuklear di situ. Stesen jana kuasa elektrik nuklear di situ. Takdir Allah kan? Macam tu lah. So dalam cerita yang Alia tengok tu macam mana dia Waya? Dia sebab tsunami tu. Lepas tu semua orang kena pindah apa semua. Memang tempat tu memang tak ada orang duduk lah. Dia jadi bandar tinggal. Kalau tak silap saya sampai sekarang tak ada orang. Dia dah 10 tahun dah tau. Kalau tak silap saya 2011. Waktu tu saya dah mengajar dah. Dah mengajar di Kelantan dah. Benda tu berlaku. Maksudnya betul dah saya rasa 2011 sebab saya balik awal lagi sikit daripada tu. Bangunan baru dah. Waktu kejadian tu berlaku dekat bangunan kelas tingkatan 4 tu. Benda makmal baru. Saya ingat lagi waktu tu. Saya duk cerita ke pelajar saya apa kebetulan ni kan. Ada sekali dengan benda tu. Apalah. Boleh search lah dalam internet. Banyak sebenarnya contoh-contoh ni. Kalau ujian nuklear tu mungkin tak ada lah sebab disusuk sikit. Tapi kesan nuklear untuk apa tu, Hiroshima Nagasaki, Fukushima ada memang dekat dalam internet. Okay lah. Ada lagi nak tanya? Tak ada dah kot. Kalau tak ada, saya rasa kita boleh habiskan lah kelas kita hari ni. Terima kasih lah sebab join. Habis lah syllabus kita. Syllabus kita berakhir dengan seorang je kelas hari ni. Buat tuition je lah ni. Macam tuition je. Okay lah. Tak apalah. So, kalau tak ada apa-apa, kita sudahi kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okay, lepas tu lepas baca tu Alia Walillah lah. Assalamualaikum. Thanks sebab join. Terima kasih cikgu. Sama.